illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangan untuk saya datang pada malam ini. Kita expecting ramai lagi ke? Tak ada dah. Memang ini ya. Sebelum Pakcik teruskan sesi ini, it's always difficult sebenarnya nak ada session ni, sebab dia akan bergantung kepada audience lah, bagaimana kadang-kadang dia punya variety dia agak luas. Cuma malam ni macam mana dah dapat result. Semua SPM semua SPM. Ada yang bukan SPM? Tak ada, semua SPM. Ada bukan sekolah hidayah? Katakan bukan sekolah hidayah. Okey, kalau bukan sekolah hidayah sebenarnya pula. Okey, kemudian yang boleh tahu tak aliran sains? Aliran sains. Ya, kalau bukan aliran sains, aliran apa? Sains sosial. Ya, sains sosial. Ada yang selain daripada itu? Tak ada. Siapa yang memang nak pergi, dia memang nak pergi aliran agama lepas ni? Ya, agama. Lepas ni aliran agama. Okey, namanya. Lepas ni ada memang nak pergi aliran agama jadi itulah variety yang apa yang dibincangkan pada hari ini mungkin secara umum. Jadi masih akan terangkan secara umum banyak benda yang mungkin semula tahu dah sebenarnya. Jadi mungkin nak tanya je lah kan, siapa sebenarnya dah buat keputusan sebenarnya? Sebenarnya datang sebenarnya memang nak datang saya saja ke dah buat keputusan dah? Dah buat keputusan dah? Dah buat keputusan, yalah maknanya mungkinan apa yang dapat pada malam ini mungkin kita merubah keputusan lah. Tapi tak apa, mungkin sebagai makluman umum. Tadi dah minta biodata Pakcik, biasanya dah siap teruslah senang. Jadi siapa yang tak kenal biodata belakang tadi lah. Lahir tahun 65. Lepas sekarang ni dulu belajar semua di England, bukan di England, di UK. Tapi di 3 tempat, di Wales, di England, di Scotland. Jadi ini anak-anak kecil lah, dengan cucu dan menantu. Jadi siapa yang tahu lah, siapa yang tak tahu bolehlah untuk taruh kita situ. Ini susah sebenarnya nak. Boleh tak bayangkan sekejap pejam mata dalam 20 second untuk bayangkan sebenarnya anda 10 tahun ke depan ni sebenarnya cuba go through process of imagination sedikit. 10 tahun daripada sekarang agak-agak saya ni akan jadi apa di mana saya sebenarnya kan? Masa ni pergi Mesir ke atau balik dan grad 5 tahun lagi, lepas tu mungkin kerja apa, di mana, kahwin dengan siapa, dah ada dah? Tak ada juga, tak ada lagi tak apa lah. Tapi sebenarnya kita membayangkan sebenarnya ada video okey kan? Ada video saya tu diam-diam. Saya tu diam-diam je kat kursi. Kesian kan orang yang jaga kamera. Siapakah anda 10 tahun dari sekarang? Ini jadi pelakon ke jadi doktor? Kalau siapa yang kerja part time, dia mungkin masih kekal menjadi delivery man, ataupun dia kerja kat Jasco lagi. Sebenarnya
dari segi kerjaya kalau boleh, kalau kita berjalan dan sebagainya dan pergi ke mana-mana, kita tengok apa yang berlaku di sekeliling kita. Untuk setiap sesuatu tu memang ada orang buat kerja kan. Bangunan, sapa, kita pergi sekolah, pergi universiti, pergi hospital, kita pergi ke supermarket. Semua urusan harian kita ada orang yang bekerja. Ada orang yang memberikan khidmatannya. Dan kemungkinan salah satu daripada itu adalah kita sebenarnya, mungkin. Ya, mungkin. Jadi Allah saja jadikan adil. Yang kita ni memang manusia ni akan membuat sesuatu supaya dia akan servis. Dia tak bolehlah semua orang dapat 9A+, kan, SPM. Lepas tu semua orang jadi doktor. Oh, tak boleh. Kena ada orang jadi nurse, kena ada jadi dentist, kena ada orang jadi hospital assistant, kena ada orang tukang salin cadar hospital, kena ada orang tukang basuh cadar, kena ada orang tukang serve makanan. Ini ke hospital saja kena ada orang jemput sampah, kena ada sapu sampah, kena ada driver ambulans, kena ada orang tolak troli. Semua Allah jadikan adil dan ada akhirnya dia akan harmoni. Ya. Kalau semua dapat A+, 9A+, tak adalah orang. Jadi Allah susun dia tak adalah akan jadi tukang yang serve makanan di hospital contohnya. Jadi Allah jadikan adil dan sebenarnya kita tidak boleh memandanginya profession tertentu. Ya, dan adalah satu sumber dia untuk mendapat rezeki lah, kan, untuk kehidupannya dan menyara keluarganya. Dan kita 10 tahun akan datang, kita sudah menjadi seorang yang akan menyara keluarga, kan. Dan kita naklah supaya kerjaya kita tu boleh menyara keluarga kita lah, kita dan keluarga kita, boleh meneruskan kehidupan. Sebab hakikat kehidupan begitu, kita memerlukan saraan. Sekarang ni mak bapak kita yang bagi sara kita, sara hidup kita, menyediakan nasi, makanan di atas meja dan sebagainya, menghantar kita ke sana kemari adalah orang yang menjaga kita. Tapi akan sampai satu hari kita kena berdikari dan kita kena menyara kehidupan kita, diri sendiri. Dan kalau kita sudah berkeluarga, kita kena menyara keluarga kita, dan seterusnya dan seterusnya. Dan taklah dari segi logiknya, sara hidup kita tu ataupun apa yang kita dapat tu naklah cukup untuk menyara kehidupan kita, kan. Jadi itu semakin mencabarlah. Okey. Jangan mengambil sebarang profession, tak kira apa, engineer ke, tukang gunting ke, dah jadi tukang gunting. Agak-agak siapa-siapa yang jadi cashier McDonald's sekarang, KFC lah. Apa dia punya career path dia? 10 tahun lagi jadi manager KFC mungkin lah, kan? Atau menjadi owner KFC. Setiap satu tu ada dia punya career path, kan? Dan dia career path tu ataupun dia memerlukan tempat bermula. Itu yang pada malam kita akan cerita. Bukan akan jadi full time husband, ataupun full time housewife. Dah buat degree di England ke apa ke, balik PhD pun mungkin eventually jadi full time husband atau full time housewife. Ini adalah sesuatu yang sukar dijangka dan ini semuanya akan bergantung kepada apa yang berlaku pada masa depan. Tak apa. Cabaran semakin sengit jadi untuk kita mendapat tempat. Baru ini saja 13,970 calon SPM 2013 mendapat grade A bagi semua mata pelajaran. Kalau ada 20,000 je tempat, agak-agak siapa yang dapat bila tempat tu? Kalau ada 20,000 tempat nak masuk universiti, siapa yang akan dapat 20,000 tempat? Orang yang dapat 1A ke orang yang dapat 9A? 9A, lepas tu mungkin 8A, mungkin 7A paling kurang. Yang dapat 6, dapat 5, dapat 4, tak ada A, macam mana? Jadi ini cabaran yang kita fikirkan lah.
Kadang-kadang kita membayangkan kita akan dapat satu kejayaan yang ideal lah, kan? Dan kita sentiasa tidak puas hati dengan apa yang kita ada. Kita rasa ada sesuatu yang baik untuk kita. Tak apa, itu perfectly okay, sebab itu akan drive kita untuk. Tapi sebenarnya kerja ini akan dimunculkan sebab ada masalah. So if there is no problem to solve, maka tidak akan ada kerja yang katalah sampah. Kalau tak sampah tu tak boleh terurus tanpa ada pengutipnya, tak adalah pengutip sampah, kan? Kalau dia jemput contohnya, memang tak ada sangat orang pengutip sampah ni, sebab semua orang tak buang sampah. Jadi tak ada orang yang kerja pengutip sampah sangat. Tak ramai lah, tak seramai di Malaysia. Sebab orang semua buang sampah kata, jadi ada masalah lah, kan? Okay. So kadang-kadang kita merasakan orang punya tu lebih baik dan sebagainya, dan more fun, more pay, sebagainya. Kita ingat, oleh kerana kita tak dapat grade yang bagus, maka kita tak dapat jadi doktor. Oh, biasanya jadi doktor, nanti dapat secure, dapat kerja bagus dan sebagainya. So jangan fikir macam tu, ya? Sebab there is no such thing as a job. Dan kita rasa betul idea untuk kita rasa inilah dapat putusan dah, dan apakah siapa akan berubah di pendirian saya. Saya nak jadi juga pilot. Saya nak juga jadi pilot. No one will change my ambition. I want to be a pilot. Saya minat bawa terbang, saya nak bawa terbang. Mungkin saya pun tak fikiran. There's no such thing perfect. Sometimes I feel that I have the worst job in the world. Yang bros gigi katalah sebab dia kena gosok gigi. Oh yeah, yang kawan yang toilet paper juga kan. So toilet paper tu sebenarnya ataupun ada orang kerja ni sebab ada masalah dan dunia ni, dan ada kan ada orang yang bekerja misalnya. Nak kerja macam ni boleh, tak ada masalah, bisa career. Ya, apakah faktor dia menjadi berjaya? Sebenarnya banyak benda. Okay? Dia adalah mungkin kelayakan salah satu daripada. Okay? Dia akan bergantung pada personality kita. Yang personality yang kita bincang sikit. Dia juga akan bergantung pada minat. Adakah kita ni seorang yang minat, adakah kita minat kita kreatif, kita adalah very social, adakah kita minat dengan personality, dengan kemahiran slightly different, itu berbeza sedikit. Adakah kita ni mempunyai minat pada benda yang saintifik? Kita minat, kita tak boleh duduk di meja, mesti kerja outdoor, mesti kerja sesuatu yang bergerak dan aktif, kita tidak tidur. Jadi minat tu adalah penting kalau menentukan jenis kerja kita. Sebab apa kita cerita pasal kejayaan malam ni? Sebab kejayaan ni akan bermula dengan program yang kita akan pilih. Kebanyakannya lah, kalau dia nak jadi lawyer, dia nak bekerja sebagai peguam contohnya, dia kena ambil undang-undang. Dia tak boleh jadi peguam ni ambil program kejuruteraan, tak boleh. Faham tak? Kan? Kalau dia nak jadi arkitek, dia kena ambil program architecture. Kalau dia nak jadi doktor, dia kena ambil program kejuruteraan. So dia career, kebanyakan career dia adalah mereka program dah driven by career, by pekerjaan yang kita nak buat. Minat. Yang kedua adalah kemahiran kita. Dia ada kaitan dengan personality, tapi kemahiran ni dia memang ada orang dia ada beberapa skill. Skill sebenarnya boleh dibentuk, boleh dibina. Dia sebab dia akan bergantung pada personality, kemahiran, skill. Tetapi skill ni kadang-kadang dia agak natural dalam kebanyakan orang, dan dia mempunyai sifat yang skill yang tinggi dalam aspek organizing, communicating atau teamwork. Ada orang tak boleh buat kerja teamwork. Dia buat kerja seorang, dia tak boleh buat kerja ramai. Dia buat seorang saja. Ada orang. Kalau dia dia jenis buat kerja seorang, jangan cari kerja yang kena ramai orang. Kena buat kerja ramai-ramai, tak jadi dan tak akan selesai. Dia tidak akan selesai dengan pekerjaan dia. Ramai kawan-kawan pakcik yang eventually dia kena kerja bisnes sendiri. So dia tak ada kerja dengan orang.
Kerja dengan orang dia bergaduh, kerja dengan orang dia bergaduh. Jadi dia terpaksa kerja sendiri, bisnes sendiri, computing, ataupun aspek yang lain adalah mengenai nilai dan motivasi. Ada setengah orang tak kisah, dia tak kisah tak banyak duit pun tak apa. Cara dia boleh kerja sehari hidup, dia cukup untuk pakai hidup, tapi dia suka tolong orang. Jadi dia mungkin buat kerja welfare, kerja dengan NGO, welfare, cukup makan cukup. Ada kerja memang dia buat dakwah, memang motivasi dia dalam dakwah, tapi dia kena ada benda-benda yang tak pasal sacrifice kan dalam kehidupan dia. Jaga orang dakwah ni sebagai full timer, dia akan mewah. Jadi tak bolehlah dia bekerja kerana wang untuk dia juga motivasi dia dalam dakwah contohnya. Begitu juga ada orang motivasi dia, nilai dia dalam diri dia dalam dakwah. Dia nak kaya, dia nak jadi kaya raya sebagai kerjanya. Dia nak kena cari pekerjaan yang boleh berikan dia kekayaan. Jadi ada pekerjaan memang tak boleh kaya, tak boleh kaya dari segi duit lah. Dia takkan jadi kaya raya. Dia cikgu contohnya, sampai bila takkan kaya? Sebab duit yang dia ada tu cukup untuk menjalani hidup dia. Nilai sebagai guru dia kena lain. Kalau kita nak jadi guru atau ustazah, nilai dan motivasi kita lain. Dia kena ada nilai untuk tolong orang, kita berbakti, kita ingin menyumbang ilmu, kita ingin berkongsi ilmu, kita nak banyak benda yang kita kena sacrifice dalam hidup kita kerana kita nak kerja sebagai guru atau ustazah. Itu nilai. Ada orang tak kisah, dia sanggup mengorbankan segala-galanya. Dia boleh mengorbankan lokasi, dia boleh mengorbankan kenalan, dia boleh mengorbankan keluarga semata-mata untuk wang. Jadi dia pun kerja lah. First job dia pekerja Nigeria. Tak kisah sebab dia nak dapat kerja di sana dan sebab gaji kat sana mahal contohnya. So actually banyak faktor ni selain daripada kelayakan. So kelayakan memang perlu. Kalau kita nak jadi lawyer memang kita nak ambil program undang-undang. Tapi benda-benda lain masih lagi. Kalau kita graduate sebagai undang-undang pun, tapi tak ada, kita nak duduk kampung tentunya. Kita nak duduk kampung. Kampung tu nak jauh daripada bandar. Mana ada firma undang-undang kat kampung. Jadi dia memilih lokasi untuk pekerjaan dia. Jadi tak bolehlah kerja sebagai lawyer dia walaupun dapat lulusan undang-undang. Dia mungkin terpaksa buat kerja tadi. Kan, contohnya lah. Jadi faktor ini adalah faktor yang real kemudian. Sekarang ni kita kena bermula dengan benda-benda yang basic. Contohnya, kita kena tahu personality kita, kita kena tahu minat kita. Kemahiran juga sebenarnya boleh dibentuk, jangan bimbang. Nilai dan motivasi juga penting. Okay? Kontak, kenalan kemudian. Jadi kalau boleh, kalau siapa-siapa yang belum lagi buat ujian personality ataupun dah buat sebelum ni, buat lagi sekali. Buat lagi sekali dan pastikan kita ni siapa kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan diri, apa kecenderungan diri, apa yang kita suka, apa yang kita minat, apa yang kita benci. Kita ada benda yang kita benci kan? Mesti ada, bukan orang, benda. Ada orang tak suka teratur. Dia tak suka benda apa ni teratur je ni. Apa ni buku ni elok tak. Dia tak suka, dia suka bersepak. Dia suka bersepak. Dia benci benda yang teratur. Ada orang macam ni. Dan kalau anda seorang yang berperselidik begitu, ada kerja-kerja yang tak sesuai untuk anda. Ada kerja jenis pekerjaan tak payahlah pergi ambil arkitek, pergi buat program accounting contohnya. Kalau anda semua bukan yang organize, jangan ambil program accounting. So accounting ni dia kena detail, dia kena very meticulous, very orderly. Dia mesti melihat sesuatu tu dengan teratur. Ada orang tak suka bersepak, dia nak benda-benda tu teratur semua. Kalau tengok dalam bilik dia, buku teratur je. Buku sirah, buku cekak, buku tematik, susun ikut tinggi atau ikut warna. Tengok dalam wallet. Dalam wallet pun disusun duit RM1, RM2, RM5, RM10. Orang